أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به زامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Itu sebagai panduan, kita kongsikan skrin dulu, iaitu kita masih lagi berbincang tentang beberapa bahagian daripada ayat yang ke-10 surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang bermula dengan fi. Lepas tu qulubihim maradun fazadahumullahu marada. So fi qulub ini sampai sini adalah satu perenggan cerita daripada ayat tu. Kemudian disambung lagi dengan cerita, iaitu walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Kita telah pun mengupas dan berkongsikan apa dia walahum azabun alimun. Lepas tu sekarang ni kita menghabiskan di hujung bahagian hujung kalimah itu, sambungan kepada walahum azabun alim tu apa dia, kenapa berlakunya walahum azabun alim tu adalah bima kanu yakzibun, kerana disebabkan oleh perbuatan mereka tu yang sentiasa mendusta, So, yakzibun tu adalah perbuatan dalam bentuk fi'il mudhari' yang berterusan, iaitu mereka sentiasa mendusta semasa hidup mereka tu, tak putus-putus, mereka mendustakan kebenaran Allah, mereka mendustakan apa yang dibawakan oleh Nabi kita, dan mereka mendustakan segala-galanya yang berkait dengan agama Islam. Jadi kita kongsikan kerja kita semalam, iaitu kita menaiknya semalam dengan menggunakan lesi logos tu bima kanu yakzibun, yang berkait dengan ayat ke-10 surah Al-Baqarah tu. Kemudian kita mulakan perkongsian semalam dengan melihat komponen, komponen. Ke sini kita gunakan kalimat tu. Kenapa? Ini adalah jamak sebab dia beramat banyak, 1, 2, 3. Dalam Arab, apa saja yang lebih pada 2 sudah masuk dalam komponen yang jamak. So untuk menunjukkan keadaan bilangan tu yang jamak, ramai ataupun banyak, kita gunakan kalimah dalam bentuk jamak lah, jamak. Dalam konteks ni kalimat ni adalah jamak kepada kalimatun, sini dia menjadi, kalau kita baca dengan baris dia akan jadi kalimatun, kalimatun. So kalimatun adalah jamak salim, dalam apabila kita belajar bahagian ismun, kita akan juga belajar bahagian bilangan dia, itu ada jamak. Jamak ni ada 2 kategori, satu dipanggilkan jamak salim dan satu lagi jamak taksir. So bagi kalimah muannas, mufrad dia ialah kalimatun, iaitu kaf lam mim dengan ta marbutah, tidak ada alif ta. Itulah kalau singular lah, kalimatun. Apabila nak guna dalam bentuk jamak, by definition ataupun
definisi jamak di dalam bahasa Arab ialah apa saja yang lebih daripada dua, ya, yang lebih pada dua, maka dia masuk ke dalam kategori jamak. Bilangan bahasa Arab ni ada 3, iaitu mufrad, singular, musanna, 2, dan jamak lebih pada 2. Lebih pada 2 tu bermula dengan 3 lah. 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, sejuta, semua tu dah jadi jamak lah. Dari aspek bilangan, ya. Jadi semalam apa yang kita telah buat, kita mulakan dengan komponen kalimat ni, iaitu kita pecahkan, ya. Jadi bima kanu yang tiba tu kita nyata dalam bracket tu sebahagian ayat, sebab dia bukannya keseluruhan ayat, dia adalah sebahagian je daripada ayat ke-10 tu. So kita masukkan kalimat ni adalah rangkaian beberapa kalimat membentuk sebahagian daripada ayat itu, iaitu bima kanu yakzibun. Jadi kita pecahkan, ya. Untuk melihat sebelum kalimah bima kanu yakzibun ni terbina, apakah sumber dia, apakah komponen-komponen yang digunakan. Komponen tu mesti dalam bentuk yang asal. Asal maknanya bentuk dia yang original sebelum digabung. Sebab kalau dia bergabung, dia akan berubah. Ya, dia akan melalui beberapa perubahan. Ya, sebab tu kita mau lihat original dia macam mana, ya. Asal Melayu cakap asli. Asli itu daripada asal lah. Asal tu ialah sebenarnya kalimah Arab dia aslun. Aslun, ya. Aslun, Melayu kata asal. Jadi yang kita lalu lihat dalam tulisan Rumi S tu sebenarnya ialah sod Arab dia. Jadi bila tuan-tuan menyebut asal tu kena tebalkan sikit, ya. Sebab Arab dia original dia sod, bukannya sin. Kalau kita sebut asal je maknanya kita menggunakan sin, bukannya sod. Tapi dah Rumi sama je, ya. Dia sebab dia ada S saja. Jadi sebab tu kita nak bezakan penulisan. Bila merumikan perkataan tu, apa kita buat? Kita besarkan S tu yang menunjukkan dia adalah sod, bukannya sin, ya. Okey. So bima kanu yaksibun, apa yang kita telah lihat semalam, dia sebenarnya adalah terdiri daripada komponen. Sebab tu kita buat arrow ni terbalik, ya. Maknanya komponen lah yang membina kalimah tu. Itu maksudnya kita buat arrow terbalik tu, ya. Iaitu bima ni sebenarnya ada 2 komponen, B dengan ma. Itulah kita tulis B dengan ma, ya. Kalau kita nak bantukan dengan arrow, ya, dalam penerangan pun boleh juga, supaya kita lebih jelas, ya, dengan apa yang kita bincangkan. Saya gunakan arrow warna hijau, ya. So B ni, bima ni, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pecahkan mengikut komponen, dia adalah B, 1 dan ma. Ya, itu. Bima tu adalah komponen dia B dengan ma. Kemudian kanu pula kita pecahkan dia kepada 2 komponen, iaitu 1 dia asalnya ialah kana, kemudian ditambah dengan waw alif ziyadah. Itu dipanggilkan waw alif ziyadah. Bila kana digabung dengan waw alif ziyadah tu jadilah kanu. So apa yang berlaku apabila dia bergabung, ya? Nun yang asalnya baris atas tu sudah bertukar kepada nun baris dhammah. Dia tidak. Jadi makna original kanu ni, tuan-tuan dan puan, nun tu adalah baris atas, bukannya baris depan. Ya. Bila kita nak menerangkan kanu tu, dia sebenarnya adalah fi'il madhi, ya. Fi'il madhi naqis kita panggil, bil fathati, dengan baris atas, ya. Dia terangkan dengan original dia, iaitu nun baris atas. Dia tukar kepada baris depan tu kenapa? Sebab dia sudah bergabung dan mengikuti waw mad.
Ya, so bila dia bukan waw mat, dia no choice. Dia kena tukar pada dipaksa dipanggil. Dia dipaksa tukar barisnya kepada baris hadapan. Jadi baris hadapan tu bukannya baris dia, baris paksa. Ya. Itu sebab nak meraihkan hukum tajwid waw mat ni, apabila ada waw mat, huruf sebelumnya tidak boleh mengambil lain selain daripada baris dhammah. Sebab itulah bila di dalam ayat Al-Quran kita akan dapati nun tu mengambil baris hadapan, ya. Okey, kemudian yakzibun, ya. Yakzibun ni kita boleh pecahkan kepada juga dua komponen. Kalau tuan-tuan dah biasa, tuan-tuan sebenarnya boleh melihat daripada kalimah itu sendiri, ya, iaitu satu yakzibu, kemudian ujung dia ada waw nun. Itulah komponen yang dua komponen. Ya, kalau nak kemaskan lagi, kita pecahkan macam inilah, kita tambah tanda campur tu. Komponen yang pertama ialah yakzibu, ya, dalam bentuk mufrad. Ya, semua kata terbitan dia sebelum dia dijamakkan, dia ada komponen yang dalam bentuk mufrad, singular. Ya, singular dan marfu'. Itu dia punya karakter dia, ciri dia. Mesti dia mufrad, iaitu singular. Singular ni maknanya apa? Ya, mempunyai pelaku seorang je. Ya, maknanya kalau yakzibu ni, kalau kita nak terjemahkan dengan memasukkan pelaku dia, dia baru seorang dah. Kemudian bila nak menjamakkan, barulah tambah komponen waw dan nun fathah. Ini dipanggilkan komponen jamak marfu'. Ya, sebab kalimah yakzibu ni dalam bentuk i'rab yang marfu'. So ditambahkan waw nun. Ya, kalau ditambah bukannya waw nun, bermakna i'rab dia tu bukan marfu'. Ya, dia boleh. Dia boleh bertambah waw nun ataupun waw alif ziyadah macam ni, boleh. Ya, terdapat kalimah fi'il mudhari' di mana tambahan yang komponen adalah waw alif ziyadah. So kita kena mengetahuilah kenapa waw nun ditambahkan ataupun kenapa waw alif ziyadah. Katakanlah kalau waw alif ziyadah ditambah, dia akan jadi yakzibu, yang memberi status fi'il mudhari' itu berbeza dengan yakzibuna, ya. Yakzibuna ni status ni ialah marfu'. Sedangkan kalau yakzibu bukannya nun tapi alif ziyadah, statusnya perbuatan yang belum lagi berlaku tapi akan berlaku. Itulah bezanya, ya, apabila kita melihat kalimah dan cuba mengenal pasti dia dengan mengenal pasti komponen-komponen yang terlibat dalam pembinaan kalimah itu, ya. Okey. Sekarang kita akan buat penerangan kepada setiap komponen, ya, supaya kita tahu apa yang komponen yang sebenarnya. Jadi kita boleh gunakan kita boleh gunakan okey, kita boleh gunakan image ni, ya, ini dipanggil image, ya. Simpanan image ni boleh, ya, ataupun kita boleh pergi balik ke Lexilogos pun boleh, dan kita buat penerangan kepada setiap komponen yang ada. Kita tengok yang mana lebih sesuai, ya. So kalau kita tengok ke Lexilogos, tadi saya telah kopikan komponen ayat yang sama tu. Jadi sekarang ni kita cuba terangkan komponen tu apa dia, ya. Komponen di sini kita akan gunakan teks, ya, tag feature daripada screen sharing tu. Bagi siapa yang buat penerangan, dia boleh gunakan dipanggilkan annotation, annotate, ya, dalam bahasa Inggeris lah. Bahasa Melayu dia annotate ni maknanya mencatat agaknya, ya, buat catatan, buat labeling, buat penerangan, ya, menggunakan teks yang ada tu, ya. Jadi kita boleh gunakan tu. Kita terangkan satu-satu. Pertama sekali B lah, ya. So kita gunakan Rumi.
kalau perlu kita bantu dengan jawi untuk memberikan penerangan yang lebih terperinci, ya. Jadi untuk kemudahan kita kena buat dua-dua sebenarnya. Rumi kena buat, jawi pun kena buat. Yang maknanya kalau kita buat rumi, jangan tak tahu jawi dia. Jawi itu sebenarnya adalah lebih penting daripada rumi dia. Tapi untuk kemudahan kita sini, saya gunakan tag ni. Dia lebih senang menggunakan rumi, ya. Tag ni dia tak terus jawi, dia rumi. So kepada rumi, kalau kita nak tambah dengan jawi, kita kena gunakan Lexilogos, type dekat Lexilogos, copy dia, ya, dekat teks tadi lah. Okey, B, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun dah sudah mengenal. Banyak kali kita jumpa B, ya, iaitu apa? B adalah harfun jar, ya. Kita panggil dia harfun jar. J-A-R-R, ya. Kalau nak tambah bantu dia, harfun jar dia tu bahasa Melayu kata kata sendi. Itu dia maknanya harfun jar, ya. Kata sendi. So kata sendi ni mesti tiap-tiap komponen tu mesti ada fungsi ataupun makna dia. Dalam konteks ni harfun jar B ni ada makna, ya. Maknanya ialah dengan. Itu makna. So kita masukkan sekali maknanya supaya bila kita menggabungkan menjadi beberapa rangkaian kalimah tu, dia boleh membina makna dia sekali lah. Jadi di sini ialah B, ya. Kita arrowkan dia. Mana arrow di sini, dan saya letak ambil arrow warna hijau. So yang nak harfun jar ni apa dia? B ni, yang pertama sekali. Dalam komponen yang pertama tu ialah harfun jar B, ya. Iaitu bahasa Melayu dia kata sendi yang membawa erti dengan, ya. Kemudian kita ambil komponen yang kedua. Komponen yang kedua, sekali lagi kita gunakan text feature tu. Ma ni adalah bukannya harfun, bukannya fa'lun, tapi dia adalah isim, ya. So mungkin kita letak atas, nak supaya kita dapat space yang lebih baik, ya. Kita buat bawah, yang kedua kita letak atas, ya. So ma tu kita panggil dia isim mausul, ya. Mausul. Itu bahasa Arab dia lah. Isim mausul ni apa dia? Isim yang menyambung, isim penyambung. Itu dipanggil mausul, daripada perkataan wasala menjadi mausul, yang isim yang digunakan untuk menyambung kisah ataupun cerita, ya. Itu biasanya mana isim mausul. Kita kalau nak bantukan dalam Melayu pun boleh, ya, iaitu kata nama penyambung. Biasanya penyambung tu dalam bentuk kaitan. Yang mana kalau nak lebih tepat ialah kaitan. Sebab kaitan adalah salah satu dari bentuk penyambungan, ya. So yang lebih tepat sini ialah kata nama kaitan, dan bracketkan dia, dan kita letak makna dia, ya. So dalam konteks ni ialah apa, ya, apa. Ataupun apa yang, ya. Tu sebab dia mausul tu dia biasanya kita ada yang sekali, apa yang. Kalau dia merujuk kepada orang yang. Tapi orang yang menunjuk kepada manusia. Kalau bukan manusia, dia apa yang. Itulah dipanggilkan isim mausul, ya. Isim mausul yang merujuk kepada ma, jadi kita arrowkan jugalah, ya. Kita arrowkan juga. Yang kita masukkan isim mausul ni ialah yang kedua ni, iaitu ma, ya. Okey, so kita sudah kenal dua komponen tu dengan baik supaya kita memahami konteksnya di dalam ayat itu, ya. Lepas tu yang ketiga, kerana kita gunakan teks di bawah ni, ya. Isim kana ni tuan-tuan semua sebenarnya dia adalah original dia adalah fi'il madhi, ya. Macam mana kita boleh tahu dia fi'il madhi, ya? Tanda dia huruf pertama dari atas
huruf ketiga tu baris atas itulah karakter fi'il madhi. Ya. So dia sebenarnya fi'il madhi. Ya. Tapi fi'il madhi ni special sikit ya. Fi'il kita kata fi'lun. Ya. Fi'lun madhi. Tapi dia bukan fi'il madhi yang biasa. Dia ni dipanggilkan fi'il madhi naqis. Ya, naqis. S ni ialah short, ya, bukannya sin. Yang masa kita baca tu pastikan kita tebalkan bunyi S ni. Naqis. Ya, bukan nakis. Kalau nakis dia sin. Lain makna dia. Ya, so fi'alun madhi naqis. Ya. Bahasa Melayu dia apa? Bahasa Melayu kalau nak letak sini panjang sangat nantilah, tak cukup tempatnya, iaitu fi'lun madhi yang tidak berfungsi sepatutnya. Itu dimaksudkan naqis. Naqis ni asalnya ialah berkurangan, ya, yang mempunyai kekurangan. Yang mempunyai kekurangan maknanya dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi. Dia tak berfungsi sebagai kata perbuatan. Ya. Biasanya kalau kita tengok, kita menterjemahkan dia sebagai adalah. Ya, sebagai adalah. Itulah patutnya dia dalam kata perbuatan, ya, iaitu menjadikan. Kerana ni asal dia menjadikan, tetapi dia bukannya fi'il madhi biasa, dia naqis, kita tidak terjemahkan dia sebagai menjadikan, ya. Dia hanya nak menceritakan sesuatu kepada subjek dia tu dalam bentuk adalah. Ya. So kita kolonkan dia untuk memberi makna, ya, adalah. Bila tapi dalam terjemah tu adalah ni kita kena sesuaikan dalam konteks ayat nanti, ya. Okey, so adalah kita susun dia supaya dia tak mengambil banyak space itu, dan perlu kita adjust dia sikit. Ya, fi'il madhi naqis yang bererti adalah. Ya, kalau kita nak panjangkan sikit supaya adalah itu masuk dalam dua line yang kedua juga, ya. Dia tidak mengambil tiga line. Jadi fi'lun madhi naqis adalah tu ialah untuk komponen yang ketiga, iaitu kana, ya. Kemudian komponen yang keempat, mungkin kita arrowkan dulu, ya. Kita nak menerangkan komponen yang keempat. So komponen keempat ni apa dia? Komponen yang keempat ni ialah fa'il kepada fi'il madhi tadi, ya. Fa'il kepada fi'il madhi, ya. Tetapi sebab dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi, mungkin fi'il madhi ni kita ubah sikit, ya, penerangannya. Kita sekarang ni dia berfungsi sebagai apa? Sebagai apa nak kata kat dia, ya. Dia berfungsi sebagai, sebab dia ada isim dia sini, ya. Dia ada isim. Ini akan menjadi isim dia daripada fa'il kepada fi'il madhi. Kerana dia tak berfungsi kepada sebagai fi'il madhi, dia sudah berfungsi kepada isim kana, ya. Isim kana. Okey, kita terangkan sini dulu, ya. Okey, so yang ni waw al-zadah pada asalnya ialah fa'il kepada kana, tetapi dalam konteks ni kita tidak menerangkan dia sebagai fa'il, ya, kerana dia tidak berfungsi sebagai fi'il madhi. Biasa dia fi'il madhi naqis kutu, waw al-ziyadah tu kita tidak nyatakan dia sebagai fa'il. So kita hanya menyatakan sebagai isim kana. Kana yang sebelumnya tu. Kana, ya. Isim kana. Isim kana ni dia makna dia sama, ya. Iaitu mereka. Mereka ni merujukkan kepada campuran lelaki dan perempuan, ya. Lelaki dan perempuan dia juga menggunakan waw alif ziyadah. Ya. Jadi
waw alida itu ialah kita panggil dia isim kana. Dan isim kana, tiap-tiap kali kita jumpa ayat kana apa? Bermula dengan kana sampai hujung. Itu dipanggil ayat ni ya. Kanu yakzibun. Itu dipanggilkan isim kana. Ya. Jadi isim kana mesti dia ada spesifik i'rab dia. I'rab dia sentiasa marfu'. Mesti marfu'. Tanpa gagal ya. Dia mesti marfu'. So bila kita menerangkan isim kana mesti dengan i'rab sekali yang marfu'. Okey. Okey, ya, itulah peranan kana di dalam ayat ya. Bila ada je kana, dia berfungsi sebagai fi'lun madhi nakis yang membuatkan kalimah selepasnya dipanggil isim kana tu mengambil i'rab yang marfu'. Ya, itu i'rab yang marfu'. Okey. So apabila dia mempunyai isim kana, kana mesti ada khabar dia juga. Tu ya, bermakna kana dia sepatutnya dia fi'il madhi ya. Tak, dia tidak berfungsi fi'il madhi. Dia berfungsi untuk mengaturkan ayat kana tu dengan mempunyai komponen isim kana dan khabar kana. Jadi khabar kana tu biasanya selepas isim. Ya, apa dah khabar? Khabar makna cerita. Cerita kepada isim kana tu apa dia? Apa hal dengan mereka ni? Itulah dipanggilkan khabar. Ya, so cerita pada mereka tu apa dia? Yakzibu ni. Ya, yakzibu bila dengan waw nun tu apa? Dia jadi khabar yang jamak kepada isim kana tadi ya. So itu dalam yakzibu. So kita masukkan dalam maklumat tu dalam yakzibu yang ni. Ya, tengok kalau kita boleh menggunakan space yang ada ni. Jadi yakzibu sekarang ni ialah kita panggil dia khabar kana. Khobar. Kalau jawi dia khabara. Khabrun. Itu asal dia khabarun. Khabrun. Ya, Rumi dia khabar. Ya, khabar kana. So bila khabar kana dia mesti ada apalah ya. Khabar kana dia mesti ada i'rab juga. Ya. So khabar kana ya dia sepatutnya kita bracketkan ya. Bracketkan khabar kana sepatutnya mengambil i'rab yang mansub. Itu sepatutnya ya. Tetapi dalam konteks ni khabar kana ni sudah menjadi ayat. Ya, menjadi ayat. So ayat tu dia tidak boleh mengambil i'rab sebab mansub i'rab ni hanya kepada kalimah sahaja. Tetapi dalam bentuk ayat dia tidak lagi mengambil i'rab, tidak nampak i'rab mansubnya tu ya, sebab ayat. Ya, biasanya kalau mansub tu kita akan dapati dia ditanda dengan baris fathah dan sebagainya ya, tetapi tidak ya, sebab khabar kana boleh menjadi ayat ya. So macam mana boleh berlaku ayat ialah sebab yakzibu ni dia bergabung dengan waw nun, dia sudah menjadi ayat. Apa yang dimasukkan ayat? Yakzibuna ni sudah satu ayat yang komplit, sempurna. Dia ada pelaku dia, dia ada perbuatan dia dan dia ada masa dia. Itu sudah menjadi ayat tu ya. Maknanya kalau kita terjemahkan yakzibuna asalnya ni lah, ini komponen ya. Jadi sebenarnya khabar kana ni dua-dua sekali ya, yang ni. Yakzibuna tu ya menjadi ayat. Kita panggil dia okay, sebab sekarang ni nanti ya yang terbaiknya kita terangkan sekali lah ya, sebab dia kalau satu-satu tu mungkin susah sikit ya. Dia kena terangkan sekali. Khabar kana ni ialah kita kotakkan dua-dua tu sekali, iaitu kita kotakkan taruh warna hijau. Sekarang ni kita khabar kana ni kepada yakzibuna tu.
dua-dua sekali, iaitu yang ni lah. Ya, yang ni dipanggilkan khobar kepada kana, tapi dia sudah menjadi bentuk ayat. Ya, bentuk ayat yang kita panggil dia jumlah. Ya, jumlah maknanya ayat. Jumlah khobar kana kita yang mansub. Yang, ya. So bermakna tuan-tuan dan perempuan, ayat ni ada status yang mansub sebab dia berperanan sebagai khobar kepada kana. Kana berfungsi memarfu'kan. Okey, yang ni kita betulkan sikit supaya dia tak terlindung di situ. Ya, bawa dia ke atas sikit. Ya, kepada waw al-ziyadah tu isim kana yang marfu'. Ya, kemudian yakzibuna kita kena bincangkan sekali dengan waw nun, ya. Waw nun sebab dia jamak tu, ya. Bila dia yakzibuna, dia sudah menjadi satu ayat, ya. Kalau kita nak buat satu pun boleh sebenarnya. Mungkin saya buat satu-satu lah, ya. Boleh juga. Ya, iaitu kita ambil yakzibu tu, itu sebenarnya yakzibu pun sudah satu ayat juga, ya. Dia dalam bentuk mufradah. Yang ni, ya. Okey. Yakzibu tu pun sudah menjadi jumlah juga, iaitu dia seorang lelaki melakukan perbuatan iaitu mendusta, kemudian masa dia sentiasa. So cukup untuk membina satu ayat tu. Ya, dia sebenarnya adalah jumlah khobar kana yang mansub, ya. Tetapi bentuk dia marfu' sebab ini adalah fi'il mudhari' yang marfu', tetapi status dia adalah mansub. Ya, so maknanya dia berlapis, ya. Berlapis. Dia mempunyai dua karakter di sini. Satu, dia karakter jumlah khabar yang mansub, pada masa yang sama dia juga fi'il mudhari' yang marfu'. Ya. Okey. So di antara dua tu kita kita boleh masukkan maklumat tu di dalam yang ni untuk membantu, ya. Dia mansub dan pada panjang sangat kita shortcut terus, dan fi'lun mudhari'. Iaitu jenis dia mudhari' yang pakai gunakan YG sajalah untuk shortcut, ya, yang marfu'. Jangan kita confuse pula, ya. Bermakna apa? Yakzibu ni ada dua karakter, ya. Dia adalah fi'lun mudhari' yang marfu', tetapi dia juga adalah khabar kepada kana. Dia adalah khabar kana dalam bentuk ayat. So bila khabar dia tu sepatutnya khabar ialah mansub, tetapi sebab dia juga berfungsi sebagai fi'lun mudhari' yang mansub tu tidak nampak, ya. Tidak nampak kerana apa? Peranan dia sebagai fi'lun mudhari' yang marfu' tu lebih dominan, ya. Kita yang lebih dominan. Dominan bahasa Melayu dia macam mana? Dominan, NEN agaknya, ya. Dominan. Dia daripada bahasa Inggeris, ya. Dominan. Ya. Dominan. Okey, dominan. So maknanya peranan dia sebagai fi'il mudhari' itu lebih dominan daripada jumlah, tapi jangan lupa dia juga adalah khabar kepada kana, ya. Biasanya khabar ni tuan-tuan dia dalam bentuk isim. Kalau di bentuk isim kita akan nampak terus dia punya tanda mansub, ya. Tapi dia sebab sekarang ni dia bukannya isim, dia adalah fi'lun. So fi'lun kita tidak akan nampak tanda mansubnya, ya. Dalam konteks ni fi'lun tu mengambil isim yang status yang marfu'. Kerana apa? Kerana dia nak menceritakan kepada kita perbuatan tu adalah perbuatan yang berterusan berlaku. Itu sebablah dia mengambil marfu' tidak mansub, ya. Dan akhir sekali komponen waw nun
Komponen waw nun tu ialah komponen kita panggil dia imbuhan, ya. Imbuhan, mana imbuhan tu tambahan. Dia bukannya kalimah, ya. So kita imbuhan jamak, ya. Mana nak untuk menjamakkan yakzibu tu kita gunakan komponen waw nun dan dia mesti sesuai dengan i'rab yakzibu, ya, iaitu marfu' tadi. So imbuhan jamak marfu'. Kalau kalimah tu bukan marfu', dia tidak boleh mengambil waw nun, ya. Sebagai contoh tadi saya katakan kalaulah yakzibu tu dia mansub, ya. Maksud dia tidak mengambil baris depan, dia ambil baris atas jadi yakziba, ya. Yakziba itu kalau dia fi'il mudhari' yang mansub. So kalau yakziba dia tidak boleh mengambil waw nun sebagai imbuhan jamak dia. So dia kena ambil waw alif ziyadah. So dalam konteks ni yakzibu dia adalah marfu', ya. Kita dah terangkan tadi, jadi dia kena mengambil waw nun. Ya. So okey, so waw nun tu komponen jamak marfu'. Pada masa yang sama dia juga berlaku sebagai fa'il, ya, fa'il, ya, dan juga. So kita masukkan maknanya imbuhan tu dia ada dua fungsi. Dia nak menerangkan fa'il dia kepada yakzibu tu ramai ke tidak, ya. So kita letak dia imbuhan jamak marfu'. Mungkin kita letakkan dulu fa'il dia dululah, ya. Fa'il. Dia nampak macam complicated tapi tidak, ya. Kalau kita memahami dia, kita susun jaza maklumat tu dengan baik. Imbuhan jamak fa'il yang fa'il dalam denganlah, ya, dengan i'rab yang marfu', ya. Imbuhan jamak fa'il dengan i'rab yang marfu'. I'rab yang marfu' tu merujuk kepada i'rab fa'il tu sendiri sudah ada tentu marfu', dan fi'il mudhari' itu juga yang marfu'. Itu, ya. Cuba menerangkan yang last kali itu komponen waw nun, ya. So kita tandakan dengan arrow yang kita masukkan yang tu, yang inilah. So kita telah pecahkan beberapa komponen dan kita telah terangkan sebaik mungkin setiap komponen tu. Apabila kita mengetahui setiap komponen tu apakah jenis dia dan fungsi dia, jadi kita akan dapati kita lebih mengenal kepada kalimah-kalimah yang dibangunkan oleh komponen-komponen tu. Apabila kita membaca bima kanu yakzibu dalam minda kita, kita dah tahu apa dia bima kanu yakzibu ni dengan yang kita telah catatkan, ya, keterangan di dalam komponen tu. Jadi bila kita nak menerangkan keseluruhan ayat nanti, dia lebih kemas, ya. InsyaAllah. Cuma sekarang kita kena berhenti di sini. Kita dah sampai masa, ya, untuk mengakhiri sesi ini 7.55. Dan kita akan sambung pagi besok. Kalau ada tuan-tuan soalan apa, boleh simpan untuk besok. Kita bincangkan sekali besok hari, ya. So kita boleh sini tutup dan kita simpan dia dalam print shot sekali lagi, ya. Kita buat print screen, dan simpan di dalam screenshot, dan kita akan sambung perbincangan kita besok pagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof.